Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixin Nyambar dan ini Awani Borneo. Berikut fokus utama kita untuk jam ini. Perdana Menteri iktiraf sumbangan besar Sarawak ekspor tenaga. Henti laga pemimpin dan generasi muda Gesenanta. Tiada suntikan vaksin typhoid, antara kesalahan peniaga Bazar Ramadan. Nama Sarawak bergema di Hamburg City Hall, Jerman apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyentuh mengenai tenaga boleh diperbarui dalam ucap pertama dalam Majlis Makan Malam Persahabatan Asia Timur ke-101. Kata Anwar, dari segi tenaga, Sarawak adalah negeri yang penting di Malaysia yang mengekspor tenaga ke Nusantara, ibu negara baharu Indonesia serta melalui kabel dasar laut ke Singapura dan ke Semenanjung. Malaysia takes a more pragmatic approach in embarking on policies and generating new interests and showing a showcase in terms of preparedness to transition into green and renewable energy and energy transition. Sarawak, one of the very important province of ours, has agreed through hydropower to export energy into the new capital in Indonesia, an undersea cable to Singapore and another undersea cable to Peninsula Malaya. Anwar tiba di Berlin pada 10 Mac lepas bagi lawatan rasmi selama 6 hari ke ekonomi ketiga terbesar dunia itu. Jerman adalah rakan dagang terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU sejak 2000. Manakala Malaysia rakan dagang terbesar Jerman dalam kalangan negara anggota ASEAN. Untuk rekod, Sarawak menyasarkan penjanaan tenaga sebanyak 10 gigawatt menerusi loji hidroelektriknya menjelang 2030 melibatkan 3 sumber tenaga iaitu hidroelektrik, solar dan turbin gas. Kerajaan Sarawak juga merancang untuk membina loji biogesim pada 2030 dengan ia akan mempunyai keupayaan menjana sekitar 1 hingga 1.5 gigawatt. Malaysia akan memudah cara sebarang keperluan untuk mempercepat penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas FTA Kesatuan Eropah EU. Jaminan tersebut dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut dimaklumkan kepada Chancellor Jerman iaitu Olaf Scholz. With long-term sustainability goals, I believe that the strength of our bilateral relationship should carry over to further regional integration. Based on mutual trust, the time is ripe for us to rekindle discussions on the Malaysia-EU Free Trade Agreement. I give an assurance to Chancellor Scholz that we will facilitate and accelerate this process to ensure that Malaysia is part of the EU FTA. Melalui FTA tersebut, menurut Anwar, ia akan memboleh Eropah memanfaatkan Malaysia sebagai gerbang ke pasaran Asia dengan disokong oleh FTA ASEAN, Perkongsian Komprehensif Ekonomi Serantau RCEP dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Makan Malam Persahabatan Asia Timur ke-101 dihoskan oleh Pertubuhan Perniagaan Jerman Asia Pasifik UAV pada Jumaat. Rundingan FTA Malaysia-EU telah dimulakan pada 2010 tetapi tertangguh selepas 7 sesi perbincangan pada tahun 2012. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB perlu mempersiapkan generasi baharu untuk menggalas tampuk kepimpinan di masa depan. Setiausaha Agong Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, penglibatan serta komitmen beliau amat diperlukan bagi meneruskan legasi parti itu. Saya juga percaya PBB juga amat memerlukan suara anak-anak muda, the younger generations, bagi meneruskan perjuangan parti. Jadi PBB cukup dikenali dengan struktur organisasi tersusun, termasuk penyediaan barisan pelapis bagi meneruskan warisan kepimpinan berpaksikan semangat toleransi dan kesepakatan.
Atas dasar itu, saya percaya pemimpin yang lebih berpengalaman mesti tahu masa dan ketikanya untuk kita menyerahkan tanggungjawab dan kepercayaan kepada pemimpin yang lebih muda dan terus memberikan sokongan kepada mereka dengan ikhlas. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Malaysia yakin keupayaan pemimpin muda untuk mengemudi perjuangan parti ke tahap yang lebih cemerlang. Kita harus percaya kepada keupayaan pemimpin muda kita untuk mengemudi perjuangan dan kurangkan campur tangan kerana itu akan memberi mereka satu motivasi dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Ya. Percaya dan yakin kepada keupayaan mereka, golongan muda ni. Mereka seharusnya. Jadi tidak salah jugalah untuk saya ingatkan di sini untuk memastikan keharmonian parti terus terjaga. Janganlah kita bersikap melaga-lagakan pemimpin di antara pemimpin dan pemimpin dengan generasi muda. Jadi kita harus berbalik kepada perjuangan dan kepentingan parti berdasarkan kepada semangat berkorban dan bersatu. Beliau berkata demikian ketika Majlis Jasamu dikenang anjuran parti PBB cawangan N78 Mulu di Miri pada Sabtu. Sudah berkeluarga atau masih bujang, bukan satu pilihan untuk tidak melakukan perancangan perbelanjaan awal ketika memasuki musim perayaan Ramadan dan Syawal. Menurut Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, setiap individu seharusnya melakukan perancangan perbelanjaan yang munasabah kerana berdasarkan kajian, perbelanjaan isi rumah akan meningkat sehingga 3 kali ganda setibanya musim perayaan. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan di Fakulti Ekonomi UPM menunjukkan bahawa apabila sahaja menjelang musim perayaan, secara umumnya perbelanjaan isi rumah, keluarga atau pengguna akan meningkat antara 1 hingga 3 kali ganda. Jadi banyak perkara yang perlu harus kita beri perhatian, terutamanya dari segi perancangan, terutamanya dalam aspek-aspek musim perayaan ini. Benda yang paling penting adalah kita kena merancang awal. Menurutnya lagi, lebih awal perancangan kewangan dilakukan adalah lebih baik. Ini didorong 3 kategori perbelanjaan musim perayaan yang boleh dirancang oleh kesemua individu. The sooner the better. Sepatutnya kalau dari segi konteks pengurusan untuk musim perayaan, kita akan bagi kepada 3. Yang pertama adalah kita kata perbelanjaan besar, kemudian perbelanjaan sederhana dan juga perbelanjaan kecil. Biasanya menjelang Ramadan Syawal ni biasanya melibatkan perbelanjaan kecil. Tapi kalau lah kata-kata perbelanjaan besar sebagai contohnya, kadang-kadang kita pun teringinkan ada lansir baru, kapet baru, mungkin ada setengah tunak kereta baru. Jadi ini melibatkan antara 6 hingga 12 bulan punya perancangan. Jadi kalau perbelanjaan sederhana tu sekitar 3 hingga 6 bulan dan less than month, per month tu lebih kepada perbelanjaan kecil. Individu turut dinasihatkan supaya berbincang untuk melakukan perbelanjaan supaya tidak terpengaruh dengan pembelian yang tidak munasabah. Ia termasuk terlalu mengejarkan trend semasa, memikirkan pandangan orang lain atau taksub dengan ajakan di sosial media. Apa yang penting sebenarnya adalah kita jangan lihat kepada kemampuan dan juga kebolehan jiran-jiran kita, saudara mara kita tu. Yang pentingnya kita lihat dulu poket kita, kita lihat pula dari segi kemampuan dan juga kemampanan kewangan keluarga kita. Itu yang paling penting dulu. Okey. Jangan mudah terpengaruh lah, kena ada resilient, kena ada daya tahan, kena betul-betul disiplin. Semasa ditemu bual dalam program Awani Pagi pada Sabtu, beliau turut menasihatkan pengguna supaya mempunyai daya tahan dan disiplin yang tinggi setiap kali ingin berbelanja di musim perayaan. Dengan RM50 di tangan, berapa banyak juadah yang anda boleh beli di Bazar Ramadan? Sama seperti tahun-tahun yang lepas, mungkin lebih atau kurang. Awani Borneo berkesempatan bertanya kepada pengunjung Bazar Ramadan Satok untuk mendengar dari mulut mereka sendiri. Setakat dari 5 hari tu pergi 3 gig bazar dah pergi. Sitok, Satok, Semarak, Kubah. Average spending kita di setiap bazar? Average spending RM50 lah. RM50. Setakat tu aja tak dah berapa dah tu.
Tok dah. Tok di RM4. RM4 ke RM5? RM4. Tok RM6. Tok dah 14. Tok dah 18 kah? Awak RM9 sikit. RM9 sikit berapa lah? RM42. Tok awak makan dan orang je tok. Nasi ayam ya. Nasi ayam. Roti john RM2. Oh. RM42. Macam mana kita rasa harga yang ada ke Harga ya agak madani lah. Maksudnya tapi nak keperluan terpaksa juga lah kita berbeli. Tapi memang agak bit mahal lah. Zaman dulu mu RM50 ya penuh meja, dapat ayam bakar, dapat ikan bakar, dapat air 2 jenis yang 2 jak ya. Zaman dulu lah 5 tahun yang terdahulu. Setakat tok baru dalam lebih kurang RM20. Oh. Tok kami dengan dah bini bet. Setakat tu menangga macam berpatutan lah, okey lah. Boleh terima lah. Saya dah si mahal, okey. Yang setakat hari tu kuih lah. Esok hari mungkin nasi pindah dengan sate tu. belum dah habis ni untuk makanan? Belum. Lepas tu mungkin cari biryani kali. Ayam penyet. So, roti john viral lah tu. Penuh gila. Siapa? Simo. Mun RM50 ya memang cukup lah. Ada kuih, ada nasi, dah ya dah terlalu cukup dah. Kami dah pergi dalam 3 IG Bazar Ramadan lah. Pada Baru Semeriang, Sukma dengan di Satok tu. Dalam sehari dalam 50-60 macam ni lah. 6. Wajarlah dengan zaman gini tu lah. Ekonomi sekarang lah. Apun nak madah mahal sih juga. Nak kata mahal sih juga. Berbatutan lah dengan sidak tu berjual lah. Dengan harga terkini. Nampak lah berbeza lah dari tahun-tahun sebelum tu lah. Selalu kami dua beli barang sungkir pun paling-paling pun dalam 30 2 tahunnya dah. 30 ke 40. Kini tu ada sampai ke 60. Ada kadang 50 lah. Ada meningkat sikit lah. Tapi kita nanggalah barang kini tu kan mahal. Kita nak madah danya jual mahal pun danya pun bermodal juga. Sebab salah lah. Jadi kita ikut aja lah yang masa terkini lah. 31 kompaun telah dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS terhadap niaga Bazar Ramadan di seluruh Sabah sejak 12 Mac lalu yang melibatkan denda bernilai RM3,700. Pengarah JKNS Dato' Dr. Asid Sana berkata, kompaun itu dikeluarkan menerusi pemeriksaan pihaknya terhadap 240 premis sehingga 14 Mac iaitu Khamis. Jelasnya lagi, daerah Tawau mencatatkan kompaun tertinggi iaitu 18, diikuti daerah Keningau 7 kompaun dan seterusnya daerah-daerah lain. 31 itu seluruh Sabah lah ya. Kesalahan pertama menggajikan pekerja tiada latihan penggali makanan dan suntikan tahun. Ada 2 kesalahan situ seramai 4 orang. Seramai 4 dikeluarkan notis ya. Kemudian pekerja tiada sijil latihan penggali makanan. Dendanya 1,000, yang tadi itu 200. Pengendali tiada suntikan vaksin anti-typhoid. Kesalahan dibayari 2, jadi 200. Pakaian pengendali makanan, tiada apron, tiada kasut, tiada penutup kepala. 12 notis, semuanya setiap notis ada RM100 ya. Kemudian pengendali tidak mengenakan periksaan diri, kukunya panjang. Dan akhir sekali pengendali memakai periksaan diri macam jam, cincin. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan pemantauan keselamatan makanan Walkabout Bazar Ramadan 2024 di Kota Kinabalu pada Jumaat. Beliau turut menasihati semua pengendali makanan di bazar untuk sentiasa mengutamakan kebersihan selain menasihati para pengguna untuk lebih berhati-hati memilih makanan di bazar. Untuk pengendali makanan bazar di seluruh Sabah ini, saya ingin menasihatkan supaya mengamalkan akronim MASAK. M-A-S-A-K. M itu adalah masak makanan dengan sempurna. Jangan separuh masaklah. Ya. Yang kedua, A itu asingkan peralatan bagi makanan yang setelah dimasak dan makanan yang masih mentah. Asingkan dia punya peralatan. Yang S itu simpan makanan di tempat yang sesuai dengan suhu yang sesuai dan tempat penyimpanan yang sesuai. Yang A itu air dan bahan mentah yang digunakan adalah bersih ya ketika mengendalikan makanan. Dan K adalah kebersihan diri yang penting kepada pengendali makanan. Kebersihan diri ini termasuklah
memakai topi, memakai apron, kuku tidak panjang, kuku tidak ada tidak ada taik itu, kemudian tidak memakai cincin, ya, tiada luka di tangan. Sebaik-baiknya pakai glove lah. Dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambar, selamat.